قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Firman Allah Ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab yang disusun oleh Al-Allamah Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Judul asalnya ialah Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khairi wad din. Kita sedang melihat satu bab yang ditulis oleh pengarang kitab ini secara panjang berkaitan dengan dunia. Satu isyarat daripada pengarang betapa dunia ini boleh menjadi asbab kepada terbantutnya taat kita kepada Allah. Maka dia tulis berkaitan dengan dunia ni panjang sehinggalah ke bab, sehingga ke pengakhirannya. Semua ni berkaitan dengan dunia lah. Dia nukilkan kepada kita daripada Al-Quran, daripada hadis, kemudian daripada kalam para ulama. Yang kita sedang lihat pada malam ini satu ayat daripada surah Al-Hadid. Ayat 20, Allah Ta'ala sedang menceritakan tentang dunia. Kata Allah, i'lamu, ketahuilah. Bila sebut tahu, maka tahu dengan yakin. Tak kata ilmu kalau dia tak yakin. Ilmu ni bila dia datang sekali dengan yakin, tu baru dipanggil ilmu. Maka Allah Ta'ala perintah pada kita supaya tahu sehingga yakin sungguh-sungguh. Dunia ni begini je perihal dia. Tengok Allah Ta'ala sebut, annamal hayatud dunya la'ibun. Bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu, satu, Allah Ta'ala kata hanyalah permainan. Permainan, kata ulama tafsir, nisbah kepada kanak-kanak. Nak suruh dekat kita faham ayat Allah Ta'ala ni, macam-macam cara Allah Ta'ala buat mari dalam Quran. Sebagaimana mu tengok budak main dengan mainan dia. Galik tak dia main dengan mainan dia? Galik. Kadang-kadang pampers tak tukar air kecil. Tuan dia tak sedar, bawah punggung tu air kecil penuh.
Kalau mak tak mari akak bawa ke bilik air, basuh, tukar pampers lain, duk main-mainan situ. Gitu kadang-kadang ibarat dunia ni. Sebahagian daripada kita ralik dengan dunia ni, tak sedar. Sedar-sedar mati. Sedar-sedar terkejut. Bangun-bangun celak mata duduk dalam kubur. Tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain. Ada orang yang mati kejut. Sedar celak tu bukan duduk di alam ni dah. Duduk di alam barzakh dah. Alam barzakh ni mati macam mana pun semua ada alam barzakh. Mati meletup atas udara. Mati kena makan haiwan buah. Mati hacur lebu, semua ada. Mati tak ada meninggal kita duduk dalam perut, katakanlah. Duduk dalam perut haiwan. Pun tetap ada alam barzakh. Bukan alam barzakh ni hanya orang yang kita ke bumi sempurna duduk dalam kubur saja. Dia satu alam lain. Orang mati tak menyawa tempat dia. Kalau mati sempurna, buh dalam tanah. Mana alam barzakh tak ada siapa tahu. Cuma nak sebutnya, ada orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mati tak sedar. Sedar-sedar duduk dalam kubur. Bangkit. Celak mata berada di alam barzakh dah. Itu contoh dunia. Sebagai permainan pada kanak-kanak. Galik dengan mainan dia. Galik duk pergi mancing. Contoh. Kalau jenis kaki pancing, galik dengan mancing. Tak ada galik nak pergi ngaji. Padahal ngaji tak erti lagi. Amal ibadat tak erti lagi. Tapi duk galik pergi mancing. Mari kita pergi mancing situ. Kita pergi mancing sini. Jauh pun tak apa mancing ni. Tapi ngaji depan rumah tak pergi. Nak sebutnya, permainan dunia ni adalah perumpamaan seperti permainan kanak-kanak. Sebagaimana kanak-kanak ni galik dengan permainan dia, begitulah dunia ni dia meralikkan kita. Dia menyebabkan kita leka. Leka kita jenis mak motor galik dengan motor. Molek-molek orang keluar daripada kedai motor, plate saiz sekian. Dia pergi tukar kedai. Saiz tak nampak dengan mata. Tukar selagi tak kena ngaji biji. Molek-molek orang buat begitu, dia pergi tukar begini. Semua habis duit tapi tak sayang. Sebab apa? Galik dengan mainan. Kadang-kadang yang digalik itulah yang bawa dia tak sedar diri. Mati dengan sebab tu. Mati dengan sebab mutu itulah kadang-kadang. Tu yang ada ulama sebut man syaba ala syai'in syaba alaihi. Siapa-siapa yang membesar ataupun biasa dengan satu-satu keadaan, maka dia akan biasa dengan keadaan tu, mati pun dengan keadaan tu. Dia jadi mak mutu, mati dengan mutu dia. Dia jadi orang mancing, kadang-kadang mati dengan mancing dia. Orang kaki masjid, mati dengan kaki masjid dia. Duduk tengah sembahyang, mati. Duduk tengah mengajar, mati. Sebab apa? Dia besar gitu. Kebiasaan yang kita buat, begitulah pengakhirannya. Kadang-kadang Allah Ta'ala habiskan. Jadi dunia ni kata Allah Ta'ala la'ibun. Nisbah pada as-sibyan. Nisbah kepada kanak-kanak. Kata Allah Ta'ala lagi walahwun. Walahwun nisbah kepada fityan. Innahum fityatun. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi. Terjemah apa fityan dalam surah Kahfi? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu serupa tu. Fityatun dengan fityan ni. Terjemah apa? Pemuda. Orang muda, cara dia. Dunia orang muda. Dia minat dengan apa? Jenis minat mencari makan. Duk cari makan.
Waktu-waktu maghrib duk cari makan, ujung minggu cari makan, siang cari makan. Apa yang dia tengok dalam medsos, cari makan. Tak ada kata nak cari tengok mana tempat ada orang ngajar. Tuan-tuan je orang baik-baik ni. Duk cari tengok malam ni orang ngajar mana. Malam ni masjid tu siapa mari. Ada ustaz famous kau mari, kita pergi dengar. Hari tu di Masjid Syakirin kan. Ustaz apa mari Masjid Syakirin hari tu? Ustaz apa tu nak? Abdullah Khairi. Mari daripada jauh juga tu Abdullah Khairi. Ramai orang pergi. Orang yang mencari dia akan sampai. Orang yang tak mencari tak tahu pun. Oh ada rupanya. Tengok orang ramai ada apa? Ada kematian kau. Kematian apa? Ustaz Abdullah Khairi turun. Orang cakap sedap turun. Kita pakat pergi dengar. Tu nak sebutnya. Ada orang yang duduk dengan dunia ni lah pun. Lalai dia. Galik dia dengan permainan hidup dunia dia. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi. Ni tengok banyak perkataan Allah Ta'ala guna ni nak suruh kita faham. Dunia ni gitu. Wazinah. Boleh jadi juga dunia ni jenis zinah. Jenis perhiasan. Nisbah pada siapa? Nisbah kepada niswan. Nisbah kepada orang perempuan. Tengok macam mana orang perempuan suka dengan perhiasan. Suka lalu kok kedam mah tu galik dah tengok. Tengok saja Tahu dah tok lelaki dia tak berhenti sebab tak ada duit. Tapi boleh tengok kedam mah besar kedam mah kalau berhenti tak tahu. Tapi nak beritahu boleh duduk dengan mah tu galik. Tengok yang ni, tengok yang ni. Tak boleh beli yang ori, beli yang tak ori. Tahu? Naik pasar pergi kedai tengok ada orang jual di kaki lima. Gelang-gelang rata-rata cicing-cicing yang tidak ori. Beli. Besar pula tu belinya. Orang yang tak reti tengok, oi besar gelang mahmu. Tak jawab dia. Beli kaki lima. Sebab apa? Nak suruh orang kata kaya. Tu nak beritahu. Minat siapa gitu sekali. Minat dengan bunga plastik. Tok lelaki siapa boring. Duduk dalam rumah, ujung ni ada bunga plastik, ujung ni bunga plastik. Bukan kata salah ni tuan-tuan, sebut contoh. Galik dia beli bunga plastik. Padahal apa pedah tahu bunga plastik. Mula-mula lawa, lepas tu penuh dengan sawang. Kalau dia jenis rajing tak apa. Dia gilap. Kita tahu dah, perangai dia bukan jenis rajing pun. Mula-mula beli tu lawa lah, lepas tu penuh dengan sarang apa? Sarang labuh-labuh lah, sampah lah itu ini. Lama-lama kita ambil buh tu sampah. Cuma nak sebutnya jadi galik dia. Kalau nak kata nak tumpang oksigen, bunga plastik. Kalau betul nak suruh nyaman udara, biar betul bunga apa? Bunga ori. Tak pula bunga ori sebab apa? Nak kena jaga. Kena jiruh, kena siram, kena bubuh itu, kena bubuh ini. Penat pula dia kata gitu. Tak nak dia. Tapi nak yang plastik. Yang plastik itulah duk galik. Beli yang plastik, jenis orang yang suka gubah dah. Duk main gubahan tu. Gubah, pas gubah. Gubah, gubah. Zuhur nak masuk asar baru semayang. Asar nak masuk maghrib baru semayang. Ngaji tidak. Duk galik dengan gubah bunga. Ni cerita orang galik. Kalau tuan-tuan jenis tak galik, kisilah lah, tak ada masalah. Ni cerita ni, bila kita galik dengan dunia kita, dia jadi macam-macam lah. Ni jenis perempuan, zinah. Ada jenis lagi Allah Ta'ala kata, وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. Ada juga jenis gitu. Ni nisbah kepada al-aqran. Nisbah kepada orang yang ada teman-teman, kawan-kawan. Ni yang berdua, bertiga ni. Tafakhurum bainakum ni jenis berbangga. Dia ada kereta, dia banding dengan kawan kereta dia. Kawan dia kereta saiz macam mana, buatan mana, besi mana, brand mana. Motor dia dengan motor kawan ni, basikal dia dengan basikal kawan ni. Tuan-tuan tak berasa malu naik basikal, orang beli harga ribu, kita beli harga ratus. Lepas tu naik join sekali. Rasa malu juga sikit-sikit dah. Ada rasa malu. Sebab apa? Sebab kita beli harga murah, dia beli harga mahal.
Dia duk tayang basikal, dia mahal-mahal beli. Harga ribu-ribu. Akak pun sebelah tangan je. Kita kena akak dua tangan. Sebab kita buat dengan besi. Dia buat dengan material apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak nak jawab saya tanya. Dia material lain. Material dia yang tuan-tuan duk tengok orang berlumba basikal dalam TV tu. Bukan buat macam basikal kita beli. Kita beli buatan besi. Berat nak akak pun tak larat itu. Yang dia tu ringan basikal dia. Boleh akak sebelah tangan. 2 jari boleh akak dah. Harga ribu-ribu dia beli. Kita nak tunjuk pun malu. Basikal kita. Helmet kita pun nak banding dengan helmet dia contoh. Tu dia panggil tafakhurum bainakum. Tengok basikal aku beli ni. Nama apa tuan-tuan basikal? Apa? Brompton apa? Macam-macam lah nama dia tuan-tuan. Harga dia beribu-ribu. 6,000, 7,000 orang beli. Pergi tuan-tuan, pergi hujung minggu. Hari Sabtu, hari Ahad. Penuh orang duk naik di Putrajaya. Macam-macam jenis basikal. Kita keluar daripada bonet basikal BMX. Dia nama lama sekali. Malu ya nak naik. Dah masuklah kita dalam bangunan. Yang terlindung sikit. Kayu situlah kita. Sebab apa? Sebab kita tak rasa hina dengan apa yang kita ada. Tu wa tafakhurum bainakum. Ada juga jenis berbangga dengan anak. Ada juga. Oh, anak berjaya. Anak kawan ni kesian. Nak sebut seorang pun malu. Yang dia semua dia sebut belakang. Sebab apa? Jadi. Berjaya semua. Tu wa tafakhurum bainakum. Ada jenis orang yang macam tu. Dengan dunia dia. Ada orang yang Allah Ta'ala kata wa takathurun fil amwali wal aulad. Ada juga jenis macam tu. Takathurun fil amwal ni nisbah kepada orang yang terlibat dengan bisnes. Al-fallahin. Kalau dulu lama tafsir sebut fallahin lah. Sebab orang dulu jenis bercucuk tanam. Zaman kita hari ni macam-macam. Orang yang bekerjaya. Kerja, ada duit, ada kewangan, ada jawatan. Tu berbangga dengan harta. Berlumba dengan harta. Main saham aku dapat banyak ni, saham kau dapat banyak ni, tu dipanggil takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah Ta'ala, kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Dunia ni kata Allah seperti ghaif ni matar, supo, seerti air hujan yang turun, ghaith ni, air hujan yang turun selepas kemarau. Tuan-tuan bayangkan suasana kemarau, bila turun hujan, suka. Galiklah kita bila turun hujan. Orang yang bekerja sebagai petani pula lagi. Dia kata bolehlah kita kita bercucuk tanam. Padi kita menjadilah kali ni. Ni tengok hujan turun tu, kamathali ghaithin, seperti orang yang melihat hujan yang turun. A'jabal kuffara nabatuh. Maka dia kata para petani pun mula berasa kagum. Akan menjadi tumbuh-tumbuhan kita. Kemudian kata Allah Ta'ala, thumma yahiju fatarahu musfarra. Akhirnya tanaman itu menjadi kering. Kamu lihat warnanya kuning. Kemudian thumma yakunu hutama, kemudian tanaman tadi menjadi hancur. Tu tanaman. Tanaman tadi bila kering kontang, maka dia mengering, kemudian akhirnya tak tumbuh, hancur lebur. Begitulah ibarat dunia. Dunia yang sedang kita hadap ni lah. Dunia mana ni? Sebut dah, balik kepada makna dunia awal-awal dulu. Dunia yang tak memberi manfaat kepada kita lepas akhirat. Itu maksud dunia sini. Dunia yang Allah Ta'ala bagi amaran ni. Adapun dunia yang memberi manfaat lepas mati, ambillah sebanyak-banyaknya. Sebab dunia ni ada puji, ada cela. Adapun yang jenis puji, ambillah. Tuan-tuan nak galik macam mana dengan dia pun tak apa. Depan nanti ada hadis. Nak galik dengan dia siapa peringkat, tak tidur pun tak apa. Asal dia boleh bagi manfaat pada kita lepas mati. Duk galik apa ni? Muzakarah. Habis dah ngaji dengan syekh pukul berapa? Pukul 12. Ada yang balik dah. Ada yang tak balik lagi. Duk muzakarah pula. Muzakarah siapa pukul berapa? Pukul 1, pukul 2. Duk muzakarah lagi.
Galik gitu tak apa. Gi ya. Siapa pukul siapa subuh pun tak apa. Ngaji. Sebab apa? Memberi manfaat lepas daripada mati. Tapi kalau duk galik kedai mamak yang 24 jam tu. Ada jenis yang duduk dalam gelap tak tuan-tuan? Kedai tutup dah. Tapi dia duduk dalam kedai tu. Tuan-tuan saya tengok. Di tempat saya ada tuan-tuan. Di Greenwood. Kita lalu nak pergi sembahyang subuh. Ada orang duduk dalam gelap. Duduk di meja makan tu. 2-3 orang situ. Masing-masing mengadap telefon. Tak tahu. Baru duduk ke. Ataupun daripada semalam duduk situ. Tak balik-balik. Kalau maknanya tak balik-balik kan, ya tu, galik tu. Galik dengan telefon. Apa benda dia tengok tak tahu lah. Boleh jadi tengok saham, kau tengok apa kau tak tahulah. Cuma nak beritahunya, andai yang dilihat tu tak menguntungkan akhirat lepas daripada mati, serupa dengan yang Allah Ta'ala sebut ni. Tapi kalau yang duk tengok tu, menguntungkan selepas daripada mati, tak tidur, tak apa. Sebab tidur ni bukan wajib. Jangan duk kata tidur ni wajib, selagi mana tak memudaratkan tubuh, tak wajib tidur. Tapi bila memudaratkan tubuh, masa tu wajiblah tidur. Tidur ni jadi 5 hukum tu. Ada orang sunat tidur, ada orang harus tidur, ada orang makruh tidur, ada orang haram tidur, ada orang wajib tidur. Gitu. Dia pergi kepada 5 hukum tu. Kita kalau tak tidur, jawab dia esok pengsan, wajib tidur. Ada orang tak apa dia tak tidur bang. Tak apa tak tidur bang. Harus pada dia tidur. Ada orang kalau dia tidur, dia rasa segar sikit boleh bangun beribadah. Sunat tidur. Tu berbeza-beza. Tengok keadaan dia. Cuma nak sebutnya ialah galik tu jangan sampai sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut. Galik kita, teruja kita dengan dunia sampai peringkat wa fil akhirati azabun syadid. Di akhirat nanti Allah Ta'ala kata sedia apa? Sedia azab yang pedih. Galik dengan apa ada setengah orang? Galik dengan cerita politik. Zaman ni. Tuan-tuan terasa ke? Tak terasa deh. Tak terasa deh. Sebut slow-slow tuan-tuan. Slow-slow. Ada orang jenis macam tu. Galik dia dengan cerita politik. Sikit-sikit politik dia. Kalau cakap dengan dia mesti cerita politik lah. Cerita politik. Dia kata politik kan Islam. Politik saja ke Islam ya? Semayang bang tak Islam ke? Semayang bang tanya dia. Semayangnya, azannya, puasanya, cara betul ibadahnya tak Islam ke? Islam juga. Dah cakap bab politik je cerita ni. Ni cerita lain ni tuan-tuan, cerita lain. Ada jenis orang macam tu. Galik dia dengan politik. Habis dah pilihan raya. Naik dah orang ni mengetah. Tapi duk galik situ. Galik dia dengan kerja tersebut. Jangan sampai perbuatan kita tu tak menguntung selepas daripada mati. Kalau untung, rugi tak apa. Tuan-tuan buat tak apa kerja tu. Tak tidur pun tak apa. 24 jam pun tak apa. Kalau berasa apa yang kita buat tu menguntungkan kita lepas daripada pejam mata. Tapi kalau berasa, tak untung ni aku duk cakap benda ni. Apatah lagi tak tahu betul ke tidak, betul ke salah duk cakap tu. Jawab dia, tutup mulut kita cakap bab lain pula. Kita cerita bab lain pula. Ada jenis orang, saya sebut contoh banyak, takut terasa. Ada orang jenis suka bercakap bab apa? Bab poligami. Dia tak poligami pun, tapi kalau duduk dengan dia, cakap bab poligami, dia bukan abang Tesla pun. Abang Tesla senyak-senyak buat. Tapi dia ni duduk je bercakap bab poligami. Cakap bab poligami, tapi duduk monogami situ, siapa kedua dah diri. Tu nak kata benda yang sia-sia. Cakap benda yang kita berasa menguntungkan selepas daripada kita mati. Tu orang yang apa? Orang yang berfikir jauh sampai akhirat dia. Baik. Tu fil akhirati adzabun syadid. Kalau kita ni jadikan dunia kita ni sebagaimana yang Allah Taala sebut atas tu, maka di akhirat nanti yang menunggu kita adalah azab yang pedih. Tapi ingat, ada satu puak manusia, wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Orang pandai ambil dunia, dia dapat pengampunan daripada Allah. Ni dua golongan. Orang yang pandai mengambil dunia dia, maka dia akan mendapat pengampunan daripada Allah. Dia akan mendapat redha daripada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala tutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, dunia ni adalah
tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu jua. Itu kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid. Baik. Ayat lain pula dia mari. Fa amma man tagha, surah An-Nazi'at. Wa atharal hayatad dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Dunia mana? Dunia tadi yang saya sebut tu. Dunia yang tak menguntungkan akhirat. Maka orang yang macam ni melebihkan dunia yang tak menguntungkan akhirat tu, maka kata Allah Ta'ala sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Untung kau tuan-tuan. Kita cari dunia, hujung lepas daripada mati kita neraka. Kalau kita letak di akal kita tak cerdik orang macam ni. Duduk dengan galik dunia, kejar dunia ni, lepas daripada mati pergi ke neraka. Tak untung sikit abuk. Tak cerdik orang panggil. Orang yang cerdik ni orang mikir lepas daripada mati nak senang lenang. Gitu. Lepas daripada mati kita senang lenang. Tu orang yang bijak mikir. Apa yang kita perlu buat di sini untuk kita senang lenang? Tangga pertama ilmu. Tak tahu ilmu, jawab dia tak tahu mana yang perlu buat, mana yang perlu tinggal. Maka ilmu mula-mula sekali. Sebab tu ilmu jangan tinggal. Tangga ilmu ni jangan tinggal. Biar mati dengan ngaji. Duduk dengan ngaji. Biar mati dalam keadaan kita mengaji. Baru kita betul diri kita dengan ilmu tu. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut dalam satu hadis pula. Dia mari hadis pula, habis dah ayat Quran dia kutip. Tapi kutip sikit-sikit, bukan kutip semua ni. Kutip semua tak baca kita, tebal kita ni. Ni dia mari hadis pula. Ad-dunya, Nabi kata, dunia ni mal'unatun. Satu benda yang dilaknat. Semalam sebut dah, laknat ni apa maksud dia? Laknat ni maksud dia at-tardu min rahmatillah. Laknat ni maknanya sesuatu yang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Tu rahmat. Itu laknat dipanggil. Contoh semalam hadis saya baca di masjid. Allah Ta'ala kata, la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknati. Siapa? Orang yang makan rasuah dan orang yang memberi rasuah dan orang yang mengambil rasuah gitu. Bila sebut laknat Allah Ta'ala pada orang yang beri dan orang yang ambil, maknanya orang yang beri dengan orang yang ambil ni jauh daripada kasih sayang Allah. Padahal Allah Ta'ala ni tak ada lah. Tak ada lah dia satu-satunya Tuhan yang menyifatkan diri dia sendiri ni maha penyayang. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata orang yang beri rasuah dan ambil rasuah tak akan dapat kasih sayang ni. Tuan-tuan bayangkan ginilah. Mak ni tak ada mak yang tak kasih pada anak. Marilah anak macam mana pun. Anak tak serupa dengan warna kulit dia. Gelap anak. Dia putih, ayah putih. Lain. Jauh-jauh. Dengan apa? Dengan dia. Dia sayang situ. Boleh anak cacat pun dia suka, dia sayang juga. Tak ada hati mak ni tak sayang pada anak. Jaranglah kita dengar tu tidak hati manusia dah gitu tu. Ghalib mak mesti sayang pada anak dia. Tapi kalau mak ni yang hati dia Allah Ta'ala jadikan rahim, kata ada di mak ni. Kan? Satu jasad, satu juzuk daripada tubuh mak Allah Ta'ala bubuh dengan namakan dia dengan nama Allah Ta'ala. Rahim bubuh situ. Sebab rahim itulah dia sanggup tu bawa tu. Duk dalam tu kita tumpang rehat, tumpang makan, tumpang segala-galanya duk dalam tu. Berapa lama tu dia bawa pergi mari tu? Bulan-bulan bawa pergi mari. Kita yang bawa perut borai ni pun duk cari jalan dia nak suruh kempis perut dak. Tapi bersenam sekali, makan 10 kali. Itulah kita. Bersenam 10 kali, makan roti canai 10 butir. Apabila nak hilang borai. Cuma nak sebut mak ni, borai dia bawa anak tu, dengan sebab rahim, nama dia rahim tu, dia boleh jaga anak dia tu. Sampai peringkat dia korban diri dia. Aku ni kena makan apa nak suruh bagi khasiat pada janin.
Mikir janin. Mikir anak dalam perut. Apa yang dia bubuh di mulut dia, janji boleh bagi khasiat. Bukan setakat tu. Tuan-tuan boleh tengok bini tuan-tuan beramal baca surah Maryam. Untuk dia ke untuk janin dia? Untuk janin dia. Bacalah surah Maryam sebab apa? Nak suruh jadi macam Maryam. Bacalah surah Yusuf, nak suruh cantik macam Yusuf. Apa lagi? Baca surah tu, surah ni, surah Luqman, nak suruh cerdik macam Luqman dan sebagainya lah. Semua tu dia buat kerana mikir janin dia. Kenapa dia boleh jadi gitu? Sebab rahim ada dalam diri dia. Lah bukan apa? Bukan setakat duk mengandung tu. Lah tu dia pula berjaga malam. Menyusu pula 2 tahun. Habis zat dia duk bagi pada anak. Lepas lah menyusu pula 2 tahun. Lepas menyusu, dia pula duk bawa pergi ke situ, pergi ke sini, dukung situ, dukung sini. Yang ayah ni bukannya 24 jam duduk dengan anak dia. Tapi mak ni gitulah. Besar pun duk cara lagi. Nak makan apa, tanya. Padahal anak dia boleh cari makan sendiri dah. Duk tanya lagi, nak makan apa. Habis-habis tanya, makan apa dah hari ni? Breakfast apa dah hari ni? Lunch apa dah hari ni? Ayah ada tanya. Ayah tanya makan dia lah. Dia cara dia makan dia. Cuma nak sebutnya ialah bila mana jiwa manusia yang macam tu Allah Ta'ala jadi marah. Maknanya layaklah Allah Ta'ala kata anak ni derhaka tak bau syurga. Sebab kasih sangat tu mak pada anak tu. Begitulah Allah Ta'ala ni. Sifat kasih dia pada hamba. Tapi dalam kasih dia tu, bila dia marah, boleh dia laknat hamba dia yang jenis macam mana? Salah satu daripadanya ialah yang beri rasuah, yang makan rasuah. Banyak lagi hadis yang berbentuk laknat ni. Orang yang mengubah daripada laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Itu pun di antara orang yang termasuk dalam laknat juga. Sampai ulama fiqh, saya sebut dah. Sampai ulama fiqh mengatakan walaupun Allah Ta'ala tak menggunakan fi'il amar ataupun fi'il mudhari' dalam bentuk larang, cukup dengan menggunakan kalimah laknat, ulama boleh faham hukumnya adalah haram, dosa besar. Buku kitab Al-Imam Al-Zahabi, kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi, tuan-tuan boleh lihat antara perkara yang termasuk dalam dosa besar, haram dosa besar, ialah beri rasuah, ambil rasuah. Mana ulama ambil dalil hukum dia dosa besar haram ni? Kalimah laknat tu. Sebab Allah Ta'ala terlalu murka dengan orang yang mengambil rasuah dan memberi rasuah. Sebab tu sebut dah malam. Jadi dunia ni kata Allah Ta'ala pun dilaknat juga. Maknanya jauh, dia akan jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan dunia ni mal'unun ma fiha, akan dilaknat juga orang-orang yang ada di dalamnya. Dunia yang macam mana ni? Dunia yang tadi. Dunia yang siapa tahap melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Semalam Syekh sebut. Kalau kita ambil pengajaran daripada alam. Alam ni semuanya tunduk pada Allah. Tabiat Allah Ta'ala buat pisau ni tajam. Tapi ada ketika kita baca pisau ni tak jadi tajam. Letak di tekuk Ismail, tekan nak potong leher dia, tak putus. Tu di antara contoh Syekh sebut. Turunnya benda ni kehendak Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata, mung ni aku jadikan tajam. Mung ni api aku jadikan sifatmu membakar. Tapi aku nak pada waktu-waktu tertentu mu tak bakar. Maka api kata, aku turun. Kita manusia ni tak boleh turun Allah Ta'ala. Tu perangai kita tu. Makhluk ni Allah Ta'ala jadi turun belakang. Allah Ta'ala kata, waktu ni mung kalau letak di daging, putus daging tersebut. Putus daging. Kita potong, putus. Sampai satu masa Allah Ta'ala letak di leher Ismail, irilah macam mana pun tak putus. Tunggu pisah sebab apa? Allah Ta'ala nak gitu dia pada waktu tu.
Api yang marak menyala. Tuan-tuan baca dalam kisah apa? Kisah Nabi Allah Ibrahim. Api tu besar tak besar sampai tahap burung terbang atas tu terbakar. Tak boleh nak pergi campak dekat-dekat ni, kena pakai manjanik. Letak Nabi Ibrahim di manjanik tu, tarik lepas daripada jauh. Masuk Nabi Ibrahim dalam api. Sifat api ni rolik bakar. Kita duk tengok bomba duk lari pergi ke rumah orang bila terbakar tu sebab apa? Hangus sifat dia. Tapi ada dalam sejarah bila Allah Ta'ala nak mu jangan terbakar. Sorak bulu roma pun tak terbakar. Turutnya api apa yang Allah Ta'ala nak. Ikan yang makan. Nabi apa tuan-tuan yang makan? Yang masuk dalam perut ikan? Nabi apa? Nabi Nuh ke Nabi Nun? Ikan yang besar tu masuk duduk dalam perut dah. Rolik bila masuk duduk dalam perut ikan. Dikunyah, dimamah, diproses. Tak ada lah. Tapi dah. Bila Allah Ta'ala kata, mung hanya masukkan dia dalam perut, mung sekejap, nanti dia akan keluar balik daripada perutmu. Taat dan turut haiwan. Macam mana kata Syekh kita yang Allah Ta'ala bagi akal. Allah Ta'ala wak mari Nabi. Allah Ta'ala wak mari Quran. Suruh larang tak boleh turut Allah Ta'ala. Tu kata makhluk lain lebih tunduk kepada Allah Ta'ala. Tu yang ayat Quran yang tuan-tuan baca tu. Laukan apa? Ayat inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Saat Allah Ta'ala bentangkan amanah ni, siapa nak pikul ni? Amanah mengurus dunia ni. Allah Ta'ala bentangkan kepada langit, kepada bumi, kepada bukit, kepada bukau. Kata Baba Zik, dia kata, kalau nak ukur saih, dia kata, kita ni sangat-sangat kecil nak banding dengan langit bumi. Nak banding dengan bukit bukau. Tapi sebab bukit bukau, langit bumi ni tahu, dia kata. Bila Allah Ta'ala suruh, tak junjung dia kata Allah. Tak berani. Tu kata bukit bukau dengan saih fizikal dia yang besar tu, kata, abaina an yahmilnaha, kami tak sanggup nak pikul. Siapa yang sanggup pikul? Anak Adam. Anak Adam pikul, tanggungjawab tersebut. Kita zuriat anak Adam. Ni sedang diamanahkan oleh Allah Ta'ala memikul amanah apa? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ni, Syekh selalu terjemah dengan, bukankah aku ni Tuhanmu, ai mahbubikum. Bukankah aku ini kekasih kamu? Semua pakat jawab, qalu bala. Semua pakat mengaku, ya, kamu adalah kekasihku. Mari ke dunia tak ada lah Allah Ta'ala sebagai kekasih. Tu muhasabah diri. Galik dengan dunia. Dunia mana? Dunia yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Adapun yang disebut selepas illa, yang tu tak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Mana? Illa zikrullah. Yang ni tak termasuk dengan yang dilaknat. Walaupun dia dunia tu. Dia termasuk dalam dunia juga. Dunia zikir pada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah Ta'ala. Sebut Allah Ta'ala. Mana kita nak sebut dia ingat Allah Ta'ala ni? Di dunia lah. Tapi dia tak termasuk. Dia termasuk dalam benda yang menguntungkan selepas daripada kita mati. Walaupun kita buat dia di dunia, dia tetap dikira sebagai akhirat. Maka apa yang Allah Ta'ala sebut? Illa zikrullah. Satu, Allah Ta'ala kata, Nabi kata, zikir kepada Allah. Zikir dengan dua makna. Sama ada dengan makna sebut atau dengan makna ingat. Dua-dua tu semua menguntungkan kita. Sebut pun menguntungkan kita. Ingat pun menguntungkan kita. Ingat pada Allah Ta'ala menguntungkan kita. Sebut di mulut dengan lisan kita pun menguntungkan kita juga. Baik. Wa alimun wa muta'allimun. Ni ulama sebut. Tengok. Alimun dan muta'allimun ni sebenarnya masuk dah dalam zikrullah tu. Mengingati Allah Ta'ala ni, orang yang berilmu ni, maknanya ilmu salah satu daripada jalan menyebabkan kita ni ingat pada Allah. Tuan-tuan pergi duduk dengar ni, masa duduk dengar ni, ingatlah pada Allah Ta'ala tak? Orang duduk baca tafsir, orang duduk baca hadis, orang duduk baca kitab itu, kitab ni dan sebagainya. Waktu kita duduk dalam surah dalam masjid ni, kita ingatlah pada Allah Ta'ala. So maknanya orang alim, orang yang berilmu adalah orang yang ingat pada Allah Ta'ala. Orang yang belajar, wa muta'allimun tu adalah orang yang berusaha untuk mengingati Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala, nak apa? Nabi, dia buat mari asing.
Padahal kalau disebut illa zikrullah, umum dah tu, masuk belaka dah. Apa-apa yang menjurus membawa kepada ingat dan sebut Allah Ta'ala. Yang tu walau buat di dunia, dia tak termasuk dalam dilaknat. Tapi dah, Nabi tak berhenti di illa zikrullah. Nabi mari wa alimun wa muta'allimun. Maka ulama kata, ataf sini dia panggil ataf khas alal am. Orang ngaji lurah. Yang zikrullah tu umum. Dia mari pula alim wa muta'allim. Orang alim dan orang belajar. Ini dipanggil khas. Dia keluarkan daripada umum tadi, dia keluar satu kelompok. Ginilah contoh mudah. Lepas daripada semayang isyak, ada seorang jemaah bangun. Saya nak maklumkan, nak ajak semua lepas daripada semayang sunat ni, pergi ke rumah saya di sekian-sekian nombor. Kita ada buat tahlil. Jemput sekali Tok Imam pengerusi. Semua jemaah tu masuk dah. Saya jemput semua jemaah. Masuk tak Tok Imam dengan pengerusi? Masuk dah. Tak ulang pun tak apa dah. Tapi kenapa sebut suku imam dengan pengerusi? Sebab penting. Sebab orang ni orang penting ni. Kalau Tok Imam tak pergi, tak tahlil kita malam ni. Bilang 1, 2, 3 lah jawab dia. 1, 2, 3 la ilaha illallah. 1, 2, 3 berhenti. Kalau Tok Imam tak pergi. Sebab tu dia sebut khusus. Ni golongan VIP. Macam orang ceramah lah. Dia nak mula ceramah tu dia sebut apa? Pengerusi, AJK, Bilal, Imam. Kalau disebut hadirin wal hadirat, masuk tak? Masuk dah. Hadirin wal hadirat. Habis tu yang ni sebut suku ni. Sebut lain ni. Sebab orang ni ada kepentingan. Tak sebut gak, tak bagi sampul lah. Beringat. Ustaz. Ustaz tak sebut saya. Saya tak bagi sampul malam ni. Saya sebut mana pengerusi. Gitu tuan-tuan. Cuma nak sebut sini, ataf khas alal am. Bila Allah Ta'ala, apabila Nabi sebut suku alim dan muta'allim, maknanya orang yang berilmu dan orang yang belajar ni, dia ada keistimewaan khusus. Dia ada kelebihan khusus. Patu alim sini, alim bisyara'. Dia nak alim sini ni, satgi tuan-tuan duk pukul kata, alim bidang apa ni? Oh, bidang matematik pun ya, bidang fizik pun ya. Tak, sini alim bisyara'. Tak ada ilmu yang lebih mulia atas muka bumi ni lain daripada ilmu syarak. Sebab apa? Ilmu syarak ni ilmu yang boleh bawa kita mengenal mengenal Allah Ta'ala. Jadi alim dan muta'allim disebut suku tu sebab mulia. Jadi kita ni masuk dalam ni. Duk ngaji tiap-tiap malam ataupun duk ngajar tiap-tiap malam. Ngajar tak semestinya duk meja ni. Ngajar duduk atas kursi sofa, nak duduk sebelah baca Quran. Ngajar tu. Tak semestinya bawa kitab sebutir, lepas tu duduk baca, lepas tu hurai. Tak semestinya gitu ngajar. Duduk sebelah anak, ajar anak rukun semayang. Tadi pergi semayang dengan anak kecil di masjid, tengok dia semayang sambil-sambil duduk tengok lilah-lilah kepala dia. Dia tak balik lagi ataupun budak kecil lagi. Lepas daripada semayang duduk sekejap. Adik jangan semayang macam tu. Kalau semayang kena hadap, kena fokus. Semalam Syekh sebut. Syekh kata kita baca dalam solat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca dalam Fatihah tiap-tiap rakaat dia baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kaka ni orang mengaji, kaka ni orang mengaji lurah dipanggil dhamir mukhatab dipanggil. Ataupun bahasa Melayu kita panggil ganti nama diri kedua. Dia bukan ganti nama diri ketiga. Ganti nama diri kedua ni maknanya diguna untuk yang ada depan kita. Awak, apa lagi? Kamu. Kalau ganti nama diri ketiga, dia tak guna iyyaka, dia guna iyyahu. Allah Ta'ala tak guna iyyahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah Ta'ala kata iyyaka na'bud. Saya buat contoh gini. Dia kata, kalau kita bercakap dengan telefon, dengan kita bercakap depan. Dia tahu. Kalau kita bercakap dengan telefon, dengan orang yang berada dalam telefon kan, duduk jauh dengan kita boleh duduk dengan macam-macam cara.
Kita nak bercakap dengan dia sambil berjalan pun boleh, sambil duduk atas kursi pun boleh, menyandar sambil baring boleh, macam-macam. Kadang-kadang orang jawab telefon mana? Dalam tandas jawab lagi. Cuma jangan bunyi gemar. Bunyi gemar orang tahu. Yang jenis flash apa? Flash automatik pula. Zap keluar air. Orang tahu. Mu ni bercakap mana ni dalam bilik air? Nak bagi tahunya, kalau kita bercakap orang tak ada nampak kita, macam-macam benda kita boleh buat. Kita duduk macam mana pun. Tapi kalau kita tengah beradab dengan orang bercakap, mesti kita jaga. Kita semayang ni tuan-tuan, kita sebut iyyaka na'bud. Kita tak kata iyyahu na'bud. Engkaulah saja kami sedang beribadat. Ibarat kata supaya kita duk bercakap berdepan kita. Patut sebab apa yang hati kita boleh lari lagi ni dengan Allah Ta'ala ni? Sebab apa yang kita boleh tak beradab lagi dengan Allah Ta'ala ni ketika duk berdiri semayang tu? Mulut duk sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Mata duk melilau tak tahu ke mana, mulut baca entah apa, hati kepala mikir ke mana entah pergi. Hati tak tahu ke mana. Macam mana kita tak ajar diri kita daripada mula semayang sampai lah ni duk semayang gitu? Kalau duk ada usaha biar jadi baik, okey lagi. Ni tak ada usaha langsung. Duk gitu semayang. Tu biar berasa malu dengan Allah Ta'ala saat kita ucap tu. Ni kata, kita tengok anak kita, duk lepas daripada semayang tu, ajar dia. Gitu mengajar tu, kita dikira seorang alim yang mengajar orang lain dah tu kita tu. Bukannya buka kitab, habis butir kitab, habis 2 butir kitab, tu baru dikira alim. Ataupun kita mengaji 2-3 butir kitab, baru dikira muta'alim. Kita mengaji melalui YouTube pun boleh dah kira muta'alim tu. Zaman hari ni zaman lebih canggih, bukan macam zaman dulu. Kita buka YouTube mengaji macam-macam, daripada siri 1 sampai habis khatam kita ada dalam YouTube. Orang duk susung. Kita nak ke tak nak dah. Duk galik dengan benda lain lagi kita. Padahal kalau nak mengaji, tak mari masjid pun tak apa sekarang ni. Cuma mari masjid mengadap ni kelebihan lain pula. Tu dia panggil kelebihan lain. Cuma nak sebut sini ialah kelebihan orang yang alim dan orang yang belajar. Tak termasuk dalam dunia yang dilaknati. Baik. Sikit lagi saya baca. Falau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma'in. Nabi tutup hadis ni, Nabi kata, andai kata dunia ni memiliki nilai di sisi Allah Ta'ala sebesar sayap seekor lalat. Sebesar sayap, sebelah sayap lalat. Kalau ada nilai sebesar tu di sisi Allah Ta'ala, dunia ni pasti Allah tidak akan beri seorang kafir pun meneguk air di dunia ni. Tapi sebab dunia ni sebesar sayap nyamuk, sayap lalat sebelah tu pun tak ada nilai. Sebab tu orang kafir boleh kaya lebih daripada kita yang muslim mukmin. Sebab tu kadang-kadang dia berjaya lebih daripada kita orang muslim mukmin. Sebab apa? Dunia. Allah Ta'ala bagi pada siapa saja yang berusaha, yang nak, Allah Ta'ala bagi. Adapun kita orang mukmin, Allah Ta'ala sediakan yang lebih besar lagi daripada tu. Apa? Akhirat. Berkali ganda nikmat yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang apa? Yang soleh, muslim dan mukmin ni. Selekeh-lekeh syurga untuk orang muslim mukmin. Selekeh-lekeh syurga. Nabi sebut dalam hadis daripada mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Yaman ke Saudi kalau tak silap saya gitu, ataupun ke Mesir gitu lebih kurang jarak dia. Daripada Yaman sehinggalah ke Saudi. Ni saya tak ingat mana ni, saya ambil contoh ya. Cuma Nabi sebut jarak dia. Syurga yang paling lekeh diberi kepada orang mukmin. Maknanya orang yang paling sedikit amal. Syurga yang paling lekeh besar dia daripada Yaman ke Saudi. Yaman ke Saudi ni tuan-tuan kira dah berapa ribu kilometer. Daripada Singapura ke Perlis berapa kilometer tuan-tuan? Berapa? Lebih kurang 500. 500 tu kita patut besar dah tu.
Ini daripada Yaman ke Saudi ataupun daripada Yaman ke Mesir contohlah. Jarak beribu-ribu kilometer, itu syurga yang paling lekeh Allah Ta'ala sedia. Mana nak dapat di dunia ni? Yang di dunia ni kita dapat duduk saiz berapa tuan-tuan? 65 kok. 20, 80 tu saiz kita dapat di Kuala Lumpur. Orang yang duduk di kampung besar lagi lah rumah dia. Kita boleh beli di Kuala Lumpur ni saiz 20, 80. Oh suka dah, besar dah berasa rumah. Syurga nanti Allah Ta'ala bagi sangat-sangat besar. Kerja yang sana lah orang mukmin Muslim. Mana jalan dia? Ngaji amal. Ngaji beramal. Tu kerja dia. Baik. Tu di antara hadis yang dipetik oleh Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Dia sebut tentang dunia yang dilaknat dan tentang dunia yang menguntungkan kepada tuan dia selepas daripada mati. Akan datang sambung lagi hadis tentang dunia jifatun qadirah. Dunia ni ibarat seperti bangkai yang menjijikkan. Akan datang pula Nabi sebut lagi dalam hadis lain. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.